Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 dari kelas PABB Kampus Tumon. Hari ini kami akan membentangkan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, iaitu tajuk dari CPU 152. Tajuk pertama yang kami akan membentangkan adalah sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Dalam tajuk ni ada 2 poin besar. Yang pertama, sejarah di alam Melayu. Seterusnya, peradaban beridentitikan Malaysia. Yang pertama, peradaban pribumi alam Melayu. Dan seterusnya, peradaban Asia, iaitu India, China dan Timur Tengah. Seterusnya, peradaban Barat. Dan akhir sekali, peradaban globalisasi. Kemudian, tajuk yang seterusnya adalah peradaban beridentitikan Malaysia, iaitu kemerdekaan tahun 1957, iaitu negara bangsa, pembinaan negara dan akhir sekali pembinaan bangsa. Perkembangan sejarah alam Melayu. Yang dalam tajuk ni ada 4. 1. Zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman prasejarahan dan zaman sejarah moden. Yang zaman prasejarah, dalam tu ada Paleolitik, Mesiolitik, Neolitik dan logam atau dikenali sebagai gangsa besi. Seterusnya, zaman protosejarah. Zaman protosejarah ni bermulanya kewujudan kerajaan putera atau kerajaan awal. Dalam kerajaan awal ada Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Cihtu, Loyueh dan Tantan. Seterusnya, zaman prasejarahan. Kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian perdagangan. Dan juga pada zaman prasejarahan ni, kedatangan kuasa penjajah mula, iaitu contohnya Portugis, Belanda dan British. Seterusnya, zaman sejarah moden. Zaman sejarah moden ni iaitu merdeka tahun 1957. Kemudian perpaduan penyatuan dan akhir sekali ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Peradaban globalisasi. Kita sedang berada dalam zaman era dunia tanpa sepadan, membolehkan berlakunya interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara. Berlaku kerana permodenan dalam pelbagai bidang kehidupan dan juga mempunyai pelbagai alat untuk berkomunikasi seperti gadget, telefon pintar dan komputer. Seterusnya, penggunaan media sosial yang berleluasa. Dan akhir sekali, peradaban globalisasi membawa pengaruh besar dalam aspek kehidupan merentas bidang ekonomi, politik, sosio-budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Pembentukan peradaban majmuk. Dalam ni, gabungan atau pencampuran beberapa peradaban untuk membentuk. Seterusnya, peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudiannya, disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencang. Episod penjajahan Inggeris juga telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India dan China. Dan ini telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India dan China telah memungkinkan berlakunya pengukuhan India dan China. Hari ini, di era globalisasi telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Dan akhir sekali, kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia sehingga hari kini. Konsep negara bangsa. Istilah negara bangsa merupakan gabungan 2 dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan,
kerajaan dan undang-undang, terbentuklah sebuah negara. Semua elemen ini saling melengkapi. Lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feodal dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Kejayaan kapitalis telah membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden. Budaya majoriti rakyat memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Untuk sekarang, saya akan sambung kepada kawan saya. Saya akan membentangkan tentang pembentukan negara bangsa. Apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957, apa yang terlahir ialah sebuah negara, bukannya sebuah bangsa. Apabila Malaysia terbentuk pada 16 September 1963, apa yang wujud ialah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Pembentukan negara bangsa boleh dibahagikan kepada 3. Yang pertama, satu bangsa, satu negara. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Justru, ia akan melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun dan bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Yang kedua, bangsa tanpa negara. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Misalnya, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand. Mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri tetapi negara mereka dimiliki oleh orang-orang Thailand. Kemudian, negara tanpa bangsa. Senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Pewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Malaysia dilahir sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Kemudian kita beralih kepada kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan tersebut, seorang warga negara berhak mendapat perlindungan, hak-hak istimewa dan sebagainya. Contoh-contoh kewarganegaraan yang terdapat di Malaysia adalah pasport dan kad pengenalan. Kemudian, naratif negara bangsa Malaysia. Negara bangsa Malaysia sebenarnya ingin mencapai sebuah negara iaitu berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian. Hal ini diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang fizik dalam government dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Bentuk negara bangsa. Setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinastik, empire dan negara bangsa mereka. Dua bentuk negara bangsa dapat dikenal pasti iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Wimmer dan Feinstein 2010. Dalam negara bangsa tamu seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, India dan sebagainya, wilayahnya diduduki oleh kumpulan etnik asal iaitu Koroweski dan Suszewski 2011. Dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik oleh komuniti settler, kedudukan anak watan tak diperakui dan diterima dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik seperti WASP, Anglo-Celtic, Perancis, Cina dan sebagainya. Selain itu, hegemoni politik menjadi amalan di mana anak watan diperakui dan diterima walaupun negara-negara ini memiliki komuniti migran dari negara-negara yang lain. Mereka akan bernaung di bawah payung anak watan di situ. Akhirnya, bagi negara bangsa settler seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand dan sebagainya, komuniti migran yang menduduki negara itu telah meminggirkan dan meletakkan tanah rizab dan
ada yang menghapuskan anak watal asal. Seterusnya, konsep negara. Yang pertama, rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatan. Rakyat juga membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Selain itu, 5 terpenting negara ialah rakyat, memandangkan rakyat mencorakkan negara. Negara boleh didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dengan adanya kerajaan yang memerintah. Akhir sekali, sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentadbir satu wilayah yang memperakui oleh negara-negara yang lain. Bagi elemen negara, ia mempunyai 4. Yang pertama adalah penduduk, iaitu rakyat atau populasi. Yang kedua, wilayah atau dipanggil sebagai sempadan. Yang ketiga adalah kedaulatan dan yang terakhir ialah kerajaan. Seterusnya adalah konsep bangsa. Bangsa berasal dari Latin yang bermaksud lahir. Seterusnya, walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan atau belonging together. Selain itu, seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. Pada akhir sekali, bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan, kaki tangan bersama dalam sebuah negara. Bagi konsep bangsa, suatu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras atau keturunan. Selain itu, kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Negara bangsa Malaya-Malaysian integrasi. Negara Malaysia ini mahu mencapai integrasi. Hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Selain itu, perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, bahasa Melayu, kerajaan dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Akhir sekali, minoriti lain diikat di tapak integrasi di mana yang di-Pertuan Agong merupakan simbolik perpaduan negara Islam, agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari dan Akta 153 di mana YDPA menjamin kepentingan minoriti yang lain. Okey, pembinaan negara bangsa, asimilasi dan integrasi. Negara-negara yang terlibat ialah Myanmar, Thailand, Cambodia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina dan Brunei Darussalam. Okey, kepelbagaian idea bangsa idaman. Syamsul AB 1996 melalui konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah projek work in progress dan sentiasa berlaku pertandingan bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Di Malaysia, pembentukan bangsa terjadi dalam 2 fasa iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Namun, hanya konsep Melayu-led plural society yang diterima oleh pihak British pada ketika itu. Selepas merdeka, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif
arku identiti nasional sepunya. Impian tersebut telah melahirkan konsep Malaysian Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1960 oleh Lee Kuan Yew semasa Singapura berada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya etos bangsa, iaitu etnik nasionalisme dan bangsa. Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek yang berasaskan daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang normal. Etos bermaksud pandangan hidup yang khas untuk suatu golongan sosial yang berdasarkan kepada sifat, nilai adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Etos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan sesebuah negara. Etos nasionalisme adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Okey, seterusnya etos simbolisme bangsa negara. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan identitinya di negara itu. Setiap bangsa memiliki warisan etno, simbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, batu nisan, arkitek bangunan, kerabat diraja, pahlawan, buki sekolah dan keselamatan negara dan banyak lagi sebagai asal bangsanya. Okey, kesimpulannya, peradaban majmuk iaitu gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap maksud ke dalam peradaban Melayu, dan negara ialah penduduk wilayah kerajaan dan kedaulatan, dan bangsa pula satu kelompok manusia, satu ikatan ketatanegaraan, komuniti politik. Negara bangsa pula majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negara. Negara bangsa idaman, Malay-led Plural Society. Etos nasional ialah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat individu. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.